Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Abror bin Bahaman selaku penyelia latihan praktikum saya. Jadi saya Muhammad Ashraf bin Ahmad, pelajar semester 11 yang telah menjalani latihan praktikum di Masjid Permatan Janggus, Pulau Pinang selama hampir 5 bulan. Jadi ini merupakan sedikit sebanyak ringkasan daripada laporan praktikum yang saya lakukan. Okey, yang pertama kita melihat kepada pengenalan tempat praktikum. Okey, saya telah menjalani praktikum di Masjid Permatan Janggus yang merupakan terletak di seberang Perai Tengah, SPT di Pulau Pinang. Yang kedua, kita melihat kepada latar belakang Masjid Permatan Janggus. Jadi masjid ini telah melebihi usia 129 tahun, iaitu berdasarkan kepada dokumen wakaf daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Jadi masjid ini terletak di daerah seberang Perai Tengah, yang mana Pulau Pinang ini mempunyai seberang Perai Utara dan Selatan. Jadi masjid ini terletak di seberang Perai Tengah. Jadi masjid ini juga mampu menampung 1,000 orang bilangan jemaah dalam satu masa selepas berlakunya penaikan taraf pada tahun 2018 sehingga kini. Jadi Masjid Permatan Janggus ini mempunyai kawasan-kawasan qaryah yang meliputi seperti Permatan Janggus, Permatan Tengah, Permatan Tok Kandu, Simpang 3, Taman Seri Janggus dan Taman Wakaf Siti Aisyah. Jadi kesemua kawasan qaryah ini terletak di bawah penjagaan Masjid Permatan Janggus. Jadi jumlah anak qaryah melebihi kira-kira 2,500 orang. Selain itu juga, di bawah Masjid Permatan Janggus ini juga terdapat 5 buah surau di bawah kawalan Masjid Permatan Janggus dan 5 kawasan tanah perkuburan. Jadi Masjid Permatan Janggus ini juga telah menjadi masjid yang pelopor kepada program kuliah dan ceramah agama di Pulau Pinang sejak 1960-an. Jadi masjid ini sangat aktif lah dengan pelbagai aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan yang kita akan lihat. Nanti saya akan terangkan. Okey, kemudian kita melihat kepada visi, misi dan objektif. Jadi setiap masjid, setiap organisasi mempunyai visi dan misi dan objektif bagi menentukan hala tuju pelaksanaan atau program yang mereka akan laksanakan. Jadi Masjid Permatan Janggus ini antara moto terbesar dia adalah menjadikan masjid ini sebuah masjid berkebajikan. Jadi kita melihat yang pertama, visi. Visi Masjid Permatan Janggus adalah menjadikan masjid berkebajikan dan sebuah institusi ibadah, perkembangan ilmu, penyebaran dakwah, pembangunan perpaduan ummah yang memfokuskan kebajikan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian misi iaitu melaksanakan pengurusan masjid yang cekap dan berkualiti bagi memastikan masyarakat setempat memahami dan menghayati Islam melalui program pengimarahan dengan mempelbagaikan aktiviti keilmuan dalam melahirkan anak qaryah yang berilmu serta menyuburkan budaya bersatu padu. Objektif Masjid Permatan Janggus pula, yang pertama, memastikan solat berjemaah diadakan setiap waktu. Yang kedua, tempat anak qaryah belajar dan memahami ilmu Islam. Yang ketiga, menjadikan masjid tempat ibadah yang aman dan selesa. Yang keempat, membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, merealisasikan masjid berkebajikan dengan membantu anak yatim, anak qaryah yang sakit dan uzur, ibu tunggal dan mangsa bencana alam serta anak qaryah yang melanjutkan pelajaran ke luar negara. Seterusnya kita melihat kepada struktur organisasi Masjid Permatan Janggus. Di sini terdapat 2 struktur organisasi di dalam Masjid Permatan Janggus. Yang pertama, ahli jawatan kuasa masjid dan yang kedua adalah pegawai masjid. Yang membezakan antara ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai masjid adalah, yang pertama, ahli jawatan kuasa masjid ini adalah merupakan lantikan daripada ahli qaryah itu sendiri. Jadi ahli jawatan kuasa masjid ini hanya berkuasa terhadap Masjid Permatan Janggus ini selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun ada pelantikan secara baru yang dibuat oleh ahli qaryah. Manakala pegawai masjid pula, pegawai masjid ini merupakan lantikan daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang itu sendiri. Okey, yang ketiga adalah analisis aspek pengurusan Masjid Permatan Janggus, yang mana kita akan melihat dari segi perancangan, pengorganisasian, pimpinan dan pengawalan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu perancangan Masjid Permatan Janggus dalam aspek pengurusan. Okey, yang pertama, Masjid Permatan Janggus mempunyai perancangan untuk menaik taraf menara masjid. Yang kedua, untuk menaik taraf Dewan Haji Baharum, yang mana Dewan Haji Baharum ini
sekarang sudah uzur. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus mengambil alternatif untuk menaik taraf Dewan Haji Bahrum ini kerana melihat kebaikan dia untuk dijadikan sebagai dewan serbaguna, dijadikan rumah rehat dan dijadikan sebagai kelas-kelas pengajian fardu ain dan Al-Quran untuk ahli Korea. Jadi untuk menaik taraf Dewan Haji Bahrum ini menelan hampir sebanyak 1.5 juta. Okey, yang ketiga antara perancangan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah untuk menjadikan tanah lot 1035 sebagai tanah perkuburan yang tersusun, yang mana sebuah tanah telah diberikan oleh Majlis Agama Islam kepada Masjid Perkhidmatan Janggus untuk dijadikan tanah perkuburan. Jadi kami mengambil alternatif untuk menjadikan tanah perkuburan ini sebagai tanah perkuburan yang tersusun. Yang keempat adalah pembinaan dewan terbuka di tanah lot parking. Okey, Masjid Perkhidmatan Janggus pada tahun lepas telah membeli sebuah tanah berhadapan dengan Masjid Perkhidmatan Janggus yang menelan hampir kos 600 hingga 700 ribu. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus memikirkan bahawa selain kita menjadikan sebagai tanah lot parking, kita akan menjadikan di tanah tersebut juga dengan membina sebuah dewan, iaitu dewan serbaguna. Khususnya boleh digunakan oleh ahli Korea untuk permainan seperti bermain badminton dan mengadakan majlis kenduri. Yang kedua, daripada aspek pengurusan kita melihat kepada pengorganisasian. Okey, dalam pengorganisasian terdapat dua, iaitu yang pertama ahli jawatan kuasa AJK, yang kedua pegawai masjid. Okey, ahli jawatan kuasa terdiri daripada pengurusi masjid, timbalan pengurusi masjid, setiausaha dan bendahari, dan di bawahnya terdapat 6 lajnah. Yang pertama lajnah pembangunan ekonomi, lajnah dakwah pendidikan, lajnah kebajikan dan perkuburan, lajnah keceriaan dan kemasyarakatan, lajnah penerangan ICT dan lajnah muslimat. Okey, manakala pegawai masjid pula terdiri daripada imam, bilal dan siap. Okey, kemudian kita melihat kepada pelaksanaan, iaitu dalam aspek pengurusan Masjid Perkhidmatan Janggus. Dari segi pelaksanaan ini menunjukkan bahawa antara proses yang telah dilaksanakan oleh Masjid Perkhidmatan Janggus adalah yang pertama kita melihat kepada projek pembangunan masjid fasa 1, 2 dan 3. Yang mana projek pembangunan ini telah berlaku sejak 2018 lagi sehingga kini. Jadi projek pembangunan ini telah berjaya dilaksanakan, yang melibatkan penaik taraf ruang solat utama, ruang solat musafir, tandas, balai lintang, bilik jenazah, tempat wuduk, dewan pejabat, dapur dan bilik tetamu. Jadi antara pelaksanaan Masjid Perkhidmatan Janggus juga yang kedua telah berjaya membeli sebuah tanah. Yang saya telah katakan tadi, telah membeli pembelian tanah untuk jadikan lot parking kerana masalah Masjid Perkhidmatan Janggus adalah kekurangan parking. Jadi kami mengambil alternatif untuk membeli tanah di hadapan masjid untuk jadikan kawasan lot parking. Yang ketiga, pelaksanaan Masjid Perkhidmatan Janggus juga telah membuat air boring sendiri, iaitu berlaku yang mana pada tahun lepas berlaku ketiadaan air. Jadi masjid mengambil alternatif bagi memudahkan ahli Korea apabila ketiadaan air. Jadi ahli Korea boleh datang ke masjid untuk mengambil air di masjid. Okey, yang keempat, antara pelaksanaan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah membina subkomplex TMB. Okey, yang mana subkomplex TMB ini menelan kos yang tinggi, hampir RM70,000. Jadi kami telah berjaya membina tujuan adalah untuk menampung bekanan sumber elektrik yang banyak. Jadi selepas menaik taraf pembangunan masjid ini, jadi kami memerlukan subkomplex TMB yang besar. Jadi kami telah berjaya untuk melaksanakan subkomplex TMB ini dengan harga RM70,000 ini. Yang ketiga, dalam aspek pengurusan kita akan melihat dari segi pimpinan, iaitu leading dalam pengurusan Masjid Perkhidmatan Janggus. Okey, secara ringkasnya Masjid Perkhidmatan Janggus memfokuskan kepada 3 aspek, iaitu yang pertama pembangunan dan fasilitas masjid, yang kedua pelaksanaan pengimarahan masjid, dan yang ketiga pelaksanaan kebajikan masjid. Okey, yang pertama pembangunan dan fasilitas masjid, seperti mana yang telah saya nyatakan dalam pelaksanaan tersebut, masjid telah menyiapkan projek pembangunan masjid bagi fasa 1, 2 dan 3. Dan pembangunan dia antara fasilitas masjid juga adalah pembelian tanah lot,
mempunyai air bawah tanah iaitu boring dan pembinaan subkontraktor MB seperti mana yang saya telah jelaskan sebelum ini. Jadi kita melihat yang seterusnya, yang kedua, iaitu pelaksanaan pengimarahan masjid. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus mengadakan kuliah maghrib, diadakan setiap malam, mengadakan kuliah subuh iaitu setiap pagi Ahad, dan mengadakan ceramah untuk hari-hari yang tertentu. Okey, antara pengimarahan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah menghidupkan amalan-amalan sunat seperti kita menghidupkan amalan-amalan Nifsu Sya'ban, menghidupkan 10 malam akhir Ramadan dan mengadakan solat gerhana dan sebagainya. Yang ketiga, antara bentuk pengimarahan juga kita mengadakan jamuan raya dan pemberian duit raya. Dan pemberian duit raya ini adalah untuk mengimarahkan kepada anak-anak muda, anak-anak kecil, dan kita memberi selepas solat hari raya, kita memberi duit raya kepada mereka yang hadir. Antara bentuk pengimarahan masjid juga kita mengadakan kelas tajwid dan kelas tadabbur Al-Quran yang mana kita adakan kepada kaum lelaki dan wanita. Yang keempat, kita mengadakan gotong royong dan selain itu kita mengadakan korban perdana setiap hari raya korban. Kemudian kita melihat kepada kebajikan Masjid Perkhidmatan Janggus. Jadi antara bentuk kebajikan yang dilakukan oleh Masjid Perkhidmatan Janggus adalah menguruskan urusan jenazah. Jadi kami ini Masjid Perkhidmatan Janggus menguruskan jenazah daripada awal kematian sehingga di tanah perkuburan. Jadi setengah daripada ahli qaryah yang susah, jadi masjid memberi pengurusan jenazah secara percuma. Yang kedua, yang itu kebajikan, kita memberi sumbangan persekolahan. Yang ketiga, kita memberi sumbangan hari raya, khususnya kepada mereka yang susah lah apabila tibanya hari raya. Yang keempat, kita memberi sumbangan kepada anak yatim. Yang kelima, kita memberi sumbangan kepada ahli qaryah yang sakit, yang uzur, yang ditimpa bencana alam. Okey, yang terakhir dalam aspek pengurusan, kita melihat kepada pengawalan. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus mempunyai pantauan yang kemas lah, memastikan setiap kerja yang dilaksanakan di bawah landasan yang betul dan amanah. Jadi antara bentuk pengawalan Masjid Perkhidmatan Janggus, yang pertama, kami mempunyai pemantauan daripada Majlis Agama Negeri Pulau Pinang itu sendiri. Yang kedua, kami mempunyai kawalan audit setiap apa proses penaikan taraf yang kami lakukan. Yang ketiga, kami mempunyai pengawalan dari Majlis Bandaraya Seberang Perai, iaitu khususnya terhadap kebersihan Masjid Perkhidmatan Janggus seperti tandas dan kawasan sekitarnya. Yang keempat, kami punya pengawalan iaitu kami dengan mengadakan mesyuarat AJK dan pegawai masjid. Yang kelima, dari segi pengawalan juga kami mempunyai mesyuarat agung tahunan iaitu bersama ahli qaryah. Jadi mesyuarat agung ini di sini ahli qaryah boleh menyatakan ketidakpuasan hati atau cadangan, sebarang cadangan kepada AJK dan pegawai masjid. Yang keempat, kita melihat ringkasan skop kerja. Okey, selama hampir 5 bulan saya menjalani latihan praktikal di Masjid Perkhidmatan Janggus. Antara skop kerja atau tugas yang diberikan kepada saya iaitu yang pertama adalah untuk menjadi imam utama bagi solat berjemaah fardu zuhur dan asar, dan perlu menjadi imam gantian pada solat fardu yang lain. Dan selain itu juga saya diamanahkan untuk menjadi imam bagi solat sunat yang disunatkan untuk berjemaah seperti solat hajat, tahajud dan gerhana. Selain itu, saya juga perlu bersiap sedia untuk ditugaskan menjadi imam bagi solat jenazah. Yang kedua, antara skop kerja saya adalah untuk menjadi khatib Jumaat pada minggu kedua setiap bulan. Yang ketiga adalah untuk membaca talqin, iaitu apabila berlakunya kematian, saya diamanahkan untuk membaca talqin kepada jenazah dan kepada keluarga yang hadir untuk memberi peringatan dan nasihat kepada mereka semua. Yang keempat adalah untuk membaca tahlil dan yasin dan doa selamat. Jadi pada setiap bulan Masjid Perkhidmatan Janggus ini menerima permintaan dan jemputan daripada ahli qaryah untuk membuat bacaan tahlil yasin, sama ada diadakan di masjid ataupun di rumah mereka. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus mengamanahkan saya untuk mengetuai sebarang tahlil, bacaan yasin dan doa selamat yang diadakan. Yang kelima adalah untuk antara skop kerja saya adalah untuk mengira kutipan tabung mingguan. Jadi setiap minggu pada hari Jumaat saya ditugaskan untuk mengira kutipan dana
dan sumbangan yang diterima oleh Masjid Perkhidmatan Janggus. Jadi kutipan tabung ini meliputi 4 jenis kiraan tabung, iaitu yang pertama tabung pembangunan, tabung masjid, tabung anak yatim dan tabung kebajikan. Okey, yang kelima kita akan melihat analisis SWOT, iaitu dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Masjid Perkhidmatan Janggus. Okey, yang pertama kita pergi kepada kekuatan Masjid Perkhidmatan Janggus. Okey, saya telah mendapati selama hampir 5 bulan saya menjalani latihan praktikal. Saya mendapati bahawa kekuatan Masjid Perkhidmatan Janggus ini, yang pertama, dia mempunyai masjid yang besar dan nyaman. Ini bermakna projek pembangunan Masjid Perkhidmatan Janggus bagi fasa 1 dan 2 dan 3 yang telah siap sepenuhnya menjadikan masjid ini mempunyai ruang solat yang besar dan selesa untuk para jemaah yang hadir. Yang kedua, antara kekuatan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah mempunyai kewangan yang kukuh. Jadi dengan kewangan yang kukuh ini, masjid mampu menjalankan, iaitu melakukan aktiviti kebajikan dan keagamaan. Jadi saya mendapati di antara sumber kewangan Masjid Perkhidmatan Janggus, iaitu yang pertama, dia mempunyai 4 tabung sumbangan. Yang pertama tabung pembangunan, yang kedua tabung kebajikan, yang ketiga tabung anak yatim, dan yang keempat tabung masjid. Dan selain itu, sumber kewangan yang kukuh juga berpunca daripada sumbangan orang luar, iaitu melalui iklan-iklan yang dilakukan di Facebook Ads. Okey, saya juga mendapati bahawa lain-lain sumber pendapatan masjid adalah daripada hasil pendapatan daripada tanah yang diwakafkan kepada masjid. Okey, ini yang menarik. Okey, Masjid Perkhidmatan Janggus dia mempunyai seorang yang dikenali sebagai Siti Aisyah, yang mana dia mewakafkan banyak tanah yang diwakafkan kepada Masjid Perkhidmatan Janggus. Okey, daripada hasil wakaf itu, Majlis Agama Negeri Pulau Pinang dia mengambil inisiatif untuk melakukan projek di tapak wakaf yang diwakafkan oleh Siti Aisyah ini. Yang mana hasil daripada projek yang dilakukan itu, pendapatan dana tu diberikan kepada Masjid Perkhidmatan Janggus. Yang mana sekarang ni Masjid Perkhidmatan Janggus menerima pendapatan bulan tahunan sebanyak 80,000, iaitu daripada hasil sewaan orang ramai terhadap lot tanah kedai yang dibina oleh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang di atas tanah wakaf Siti Aisyah itu tersebut. Okey, itu dari segi hasil pendapatan daripada Masjid Perkhidmatan Janggus. Okey, yang kedua, yang seterusnya hasil pendapatan juga daripada hasil keuntungan daripada FD Maybank yang Masjid Perkhidmatan Janggus lakukan, dan yang lain iaitu hasil sewaan daripada Dewan Seminar Masjid. Jadi banyak orang ramai, orang luar, dia menyewa Dewan Seminar Masjid untuk adakan beberapa aktiviti seperti program kanak-kanak, lepas tu kursus haji dan sebagainya. Okey, yang ketiga kekuatan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah mempunyai fasilitas yang lengkap, iaitu kemudahan yang lengkap. Jadi seperti mana selepas projek pembangunan Masjid Perkhidmatan Janggus bagi fasa 1, 2 dan 3, jadi banyak kemudahan yang terdapat di Masjid Perkhidmatan Janggus. Antara kemudahan iaitu mempunyai bilik pengurusan jenazah, ruang solat musafir, dewan seminar, mempunyai dapur, bilik tetamu dan mempunyai tandas yang selesa khususnya kepada para jemaah wanita. Okey, yang keempat, kekuatan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah mempunyai kuliah maghrib setiap malam. Jadi Masjid Perkhidmatan Janggus telah menyediakan aktiviti keagamaan, iaitu kuliah dan ceramah pada setiap malam. Jadi ini membuka peluang kepada ahli Korea dan orang ramai untuk mendalami ilmu agama dan nasihat daripada penceramah. Yang seterusnya adalah kekuatan dia adalah menjaga kebajikan ahli Korea. Jadi pimpinan Masjid Perkhidmatan Janggus yang saya lihat, dia sangat menitik beratkan kebajikan ahli Korea, iaitu dengan memberi sumbangan kepada anak yatim, sumbangan persekolahan, bencana alam dan sebagainya. Sebab kita melihat kepada kekuatan, pastinya ada kelemahan yang saya dapati di dalam pengurusan Masjid Perkhidmatan Janggus ini. Yang pertama, kelemahan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah kekurangan jemaah yang hadir untuk solat berjemaah. Jadi saya mendapati bahawa masjid telah mempunyai ruang solat yang selesa dan nyaman, namun kehadiran para jemaah yang hadir untuk solat berjemaah hanyalah memenuhi ruang sof
2 atau 3 saf sahaja. Jadi kehadiran solat berjemaah ahli qaryah adalah sangat tidak memuaskan. Sedangkan ahli qaryah yang terdapat dalam kawasan Perkhidmatan Janggus ini hampir 2,500 orang. Jadi ke manakah yang lain untuk hadir solat berjemaah? Yang kedua, antara kelemahan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah kurang kehadiran jemaah lelaki. Jadi maksud saya di sini adalah jika kita nak dibandingkan dengan program yang dilaksanakan oleh jemaah wanita, jadi kehadiran program seperti kita katakan seperti perempuan mengadakan kelas tajwid, jadi kehadiran mereka ni, para wanita, lebih ramai daripada penyertaan kaum lelaki. Saya boleh anggarkan bahawa setiap program yang wanita lakukan, jemaah wanita lakukan, memenuhi ruang dewan seminar. Tetapi bagi lelaki, kalau kelas pengajian yang diadakan seperti program tajwid, hanya 10 orang sahaja jemaah lelaki yang hadir. Itu adalah kekurangan. Seterusnya kelemahan Masjid Perkhidmatan Janggus adalah tiada pengajian kanak-kanak dan golongan muda. Jadi saya belum pernah lihat pihak masjid membuat sebarang aktiviti atau kelas pengajian kepada golongan kanak-kanak dan golongan muda. Jadi kelas pengajian Iqra' Al-Quran dan Fardu Ain perlu dilaksanakan oleh pihak masjid bagi memastikan anak-anak qaryah mempunyai asas ilmu fardu ain yang baik. Kita melihat kepada peluang Masjid Perkhidmatan Janggus. Yang pertama, Masjid Perkhidmatan Janggus mempunyai lokasi dan reka bentuk yang strategik dan menarik. Kenapa saya mengatakan dia mempunyai lokasi yang strategik? Kerana masjid ini dia menjadi tempat tumpuan untuk orang ramai singgah ke masjid ini kerana dia berhampiran dengan Lebuk Raya Utama dan Selatan. Jadi orang yang nak ke utara dan ke selatan, dia mudah untuk mencari masjid untuk singgah untuk berhenti solat. Dan masjid ini mempunyai reka bentuk yang strategik khususnya kepada ruang solat dan tandas para wanita. Jadi setengah masjid kita melihat ruang tandas dan ruang solat itu mempunyai jarak yang jauh. Tetapi Masjid Perkhidmatan Janggus memberi kemudahan kepada para jemaah wanita dengan kemudahan ruang solat wanita berhampiran dengan tandas wanita. Yang kedua, peluang dia mampu dijadikan tempat tumpuan ahli qaryah. Kalau kita melihat dengan perancangan Masjid Perkhidmatan Janggus untuk menaik taraf Dewan Haji Baharom, maka peluang masjid ini untuk dijadikan tempat tumpuan ahli qaryah untuk mengadakan kelas-kelas pengajian seperti Fardu Ain dan Al-Quran. Jadi yang mana tambahan pula, masjid ini mempunyai ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid yang di kalangan muda dan AJK yang berinovasi. Jadi kita nak mewujudkan pelbagai aktiviti keagamaan dan kebajikan ahli qaryah ini sangatlah mudah kerana kita mempunyai golongan yang muda dan berinovasi. Dan yang terakhir untuk analisis SWOT iaitu ancaman. Jadi saya mendapati Masjid Perkhidmatan Janggus mempunyai ancaman. Yang pertama, ahli jawatan kuasa tidak mempunyai inovasi. Jadi sesebuah masjid tidak akan bergiat aktif dalam mengimarahkan masjid sekiranya AJK tidak mempunyai inovasi dalam menguruskan masjid. Yang kedua, ancaman dia adalah ahli qaryah tidak menyukai AJK dan pengawal masjid. Jadi jikalau ahli qaryah tidak menyukai AJK dan pegawai masjid, jadi segala program pengimarahan yang dilakukan oleh ahli jawatan kuasa tidak akan mendapat sokongan daripada ahli qaryah. Selama hampir 5 bulan saya menjalani praktikum di Masjid Perkhidmatan Janggus. Jadi saya ada beberapa cadangan kepada Masjid Perkhidmatan Janggus untuk dijadikan Masjid Perkhidmatan Janggus ini mempunyai kebajikan atau tempat perkembangan ilmu yang lebih baik. Antara cadangan saya iaitu yang pertama, Masjid Perkhidmatan Janggus perlu menubuhkan kelas-kelas pengajian Fardu Ain dan Al-Quran kepada golongan muda. Jadi kita melihat dengan Masjid Perkhidmatan Janggus akan menjalankan pembangunan fasa yang keempat iaitu menaik taraf Dewan Haji Baharom, iaitu ingin mewujudkan Dewan Serbaguna dan kelas-kelas pengajian. Saya berpendapat bahawa dengan penaikan taraf Dewan ini, pihak masjid boleh mengadakan kelas-kelas pengajian Fardu Ain dan Al-Quran kepada ahli qaryah, khususnya kepada golongan muda dan kanak-kanak. Jadi masjid ini bukan sahaja tempat ibadah semata-mata, tetapi tempat untuk kita membentuk dan mengawal kepribadian ahli qaryah, terutamanya kepada kanak-kanak dan golongan muda,
supaya mereka ini mempunyai asas ilmu fardu ain dan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, antara cadangan saya adalah untuk mewujudkan Masjid Permatan Janggus perlu mewujudkan organisasi atau konsultan program sendiri. Okey, jadi saya melihat seperti mana yang saya katakan, Masjid Permatan Janggus ini mempunyai AJK dan pegawai masjid di kalangan golongan yang muda. Jadi tidak salah untuk masjid ini mempunyai konsultan program sendiri. Maksud dia, masjid boleh mengadakan seperti program semasa cuti sekolah, iaitu program kem solat, kem tahsin Al-Quran dan sebagainya. Dan target utama ini adalah kepada anak-anak Korea yang muda supaya cuti sekolah mereka ini tidak terbuang begitu saja. Yang ketiga cadangan saya adalah AJK masjid dan pegawai masjid perlu luaskan dakwah terhadap ahli Korea untuk hadir ke masjid. Seperti mana yang saya katakan, bilangan ahli Korea yang duduk di bawah kawasan Masjid Permatan Janggus ini adalah hampir 2,500 orang, tetapi hanya 2 sof atau 3 sof sahaja yang memenuhi jemaah untuk hadir ke masjid. Jadi AJK dan pengawal masjid perlu memikirkan bagaimana untuk dakwah kepada mereka ini untuk hadir solat berjemaah di masjid. Dan yang keempat adalah cadangan saya, iaitu masjid perlu memanfaatkan TikTok. Okey, saya mengambil contoh ini kerana saya melihat kepada Masjid Al-Bushra Merbuk, Kedah, yang mana dia menggunakan platform TikTok ini untuk meminta sumbangan yang masjid lakukan. Jadi dengan adanya platform TikTok ini memudahkan masjid untuk mendapatkan dana terhadap projek-projek yang akan dilaksanakan. Okey, dan akhir sekali sebagai kesimpulan, selama hampir 5 bulan saya menjalani latihan praktikum di Masjid Permatan Janggus ini, saya boleh rumuskan bahawa latihan praktikum ini mengajar saya sebagai seorang yang bertanggungjawab terhadap amanah dan pekerjaan yang ditugaskan kepada saya. Jadi saya berasa tanggungjawab seperti tugas yang diberikan kepada saya, iaitu imam. Jadi setiap imam perlu bertanggungjawab terhadap amanah. Jadi saya perlu mempunyai ilmu terhadap imam, mempunyai ilmu asas pengetahuan tentang fardu ain, membaca Al-Quran dengan baik supaya amanah pekerjaan saya sebagai seorang imam memenuhi kehendak syariat Islam. Yang kedua, latihan praktikum ini memberi pengetahuan saya kepada saya untuk mengetahui sistem pengurusan masjid yang sebenar. Mungkin sebenarnya kita mengetahui sistem pengurusan masjid ini mudah. Seperti masjid-masjid kampung, kita anggap masjid-masjid ini seperti pengurusan yang tidak kemas dan sebagainya. Tetapi hakikatnya sebuah Masjid Permatan Janggus ini mempunyai sistem pengurusan masjid yang begitu kemas sehingga mempunyai kewangan yang kukuh. Dan yang terakhir, latihan praktikum ini menyedarkan diri saya akan sumbangan imam perlu diberikan kepada masyarakat, terutamanya ahli Qur'ah di kalangan kanak-kanak dan golongan muda. Ini bermaksud latihan praktikum ini menyedarkan saya bahawa saya bukan sekadar sahaja menjadi imam, tetapi saya perlu memikirkan apa sumbangan saya kepada masyarakat, terutamanya ahli Qur'ah di kalangan kanak-kanak dan golongan muda. Dari segi ilmu fardu ain mereka adakah sudah cukup? Baca Al-Quran mereka adakah sudah baik? Jadi menjadi tanggungjawab saya untuk beri sumbangan untuk mengajar mereka kepada mereka asas-asas fardu ain dan Al-Quran.